Hello, assalamualaikum. Happy trading guys. Okay. So kita mulakan sharing kita. Semoga mendapat manfaat, semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Okay. Dan kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan selawat ke atas Nabi besar Muhammad SAW. Okay, alright. So seperti biasa, setiap kali video saya akan buat refresh tentang basic market structure. Okay, basic market structure. Bila sebut ni ramai yang cakap, oh sudah tahu ya, sudah tahu itu yang bagus. Okay, so basic market structure, bila uptrend dia akan buat satu kenaikan, dia mesti ada pullback, kemudian dia meneruskan kenaikan, maknanya dia break high dekat sini. Okay, dia break high sini, lepas tu dia turun lagi. Okay, dia turun lagi, dia tak break sini, dia tak break, dia turun, dia tak break sini, lepas tu dia naik lagi, dia break lagi sini. Okay, dia break lagi sini, dia membuat high yang baru, lepas tu dia turun lagi, dia tak break lagi low sini. Okay, lepas tu dia naik lagi dan dia break lagi naik sini. Okay, so maknanya sini kita dah nampak dia apa. Bila kita nampak market structure macam ni, kita akan anggap dia sebagai uptrend. Kalau downtrend, terbalikkan lah. Okay, terbalikkan downtrend. So dalam keadaan dia naik terus naik, tiba-tiba dia buat kenaikan, dia tak berjaya break high sini, dia tak berjaya break high sini. So kita dah mula menganggap market akan sideways. Okay, dan kemudian dia pun turun, dia break low dekat sini, dan ini menunjukkan yang dia akan turun, signal awal. Lepas tu dia naik, dia tak break pun high sini, dan dia turun, dia break low sini. Inilah kita dah nampak, kita dah katakan dia sudah down trend. Okay, ini case pertama untuk reversal. Okay, pada case reversal dia jadi macam ni. Naik lagi, turun, naik lagi, dan dia turun, dia break sini, dia break low sini. Dan ini adalah signal awal yang dia nak turun. Biasa kita akan menanti dekat sini, sebab sini ada satu setup head and shoulder, ataupun kita panggil dia, kita panggil dia sebagai QML level. Okay, kalau tak confident, tunggu dia jadi macam ni. Kalau tak confident, tunggu dia break di bawah sini dan dia naik, dan dia turun, dia break lagi sekali sini low, buat low baru, dan dia naik lagi sekali dekat sini, baru kita mencari entry. Okay, so ini adalah basic dia.
saya sebelum ni saya selalu tekankan kepada A, B dan C. A, B, break high ni, maka dia akan membentuk C. Okay. Kenapa saya selalu sebut ABC? Sebab saya nak psikologi kita menang. ABC, trade forex semudah ABC. So fikir macam tu supaya mindset kita tak cakap, kita dalam mindset kita dah set yang apa pun dia senang seperti kita sebut ABC. Bukan nak cakap forex ni senang, tapi saya nak kita mindset kita dah terlatih dengan sebut ABC. So benda tu insya-Allah akan jadi senang ataupun simple, seperti mana secara psikologinya kita dah boleh anggap benda tu simple ABC dan kita senang nampak. Okay. Dan bila jadi pattern ABC, tak kira lah ABC up atau ABC down, zone entry kita adalah di zone B, entry di B. Okay, entry di B, ingat tu. So ini zone besar dan zone kecil dia dekat bawah. Candle kalau uptrend, candle bear paling bawah lah. Ada shadow pun dengan shadow. Okay. So mindset dah thinking ABC, sesimpel ABC. InsyaAllah kita akan senang nampak. Okay. So kita tak payah pergi, saya tak payah bagi banyak panjang lagi, melalu nanti kan. So tak apa, kita terus ke chart ni. Kita terus ke chart dan seperti biasa saya akan menggunakan Renko chart. Okay. First, untuk Renko chart anda boleh tengoklah cara install dia macam mana. Okay. So kalau kata berapa SL anda, okay, untuk pemilihan Renko box ni. So kalau kata anda SL anda nak 3, SL anda nak 40, SL anda letak 40 pip, maka box size anda adalah 20 pip. Kalau SL anda 30 pip, so maka anda menggunakan Renko box size 15 pip ataupun 150 poin untuk dan kalau katakan anda anda set SL, anda nak set SL 20 pip, maka anda akan gunakan Renko box size 10 ataupun 100 pip. So untuk hari ini saya akan tunjukkan seperti biasa 100 poin punya, 10 pip punya untuk gold. Okay, ini gold lah. Ini adalah gold. So sekarang gold dekat sini. So saya nak tunjuk pattern saja ABC dan indikator ni saya kecilkan saja. Aku saya buang je lah indikator ni. Okay, saya buang. Kita naik ke chart saja. Renko box 10. Okay. Bila berpecat, bila berpecat. So hari ni dah hari Khamis Hari Khamis saya ambil daripada hari Isnin lah. So hari ni 29, 28 Rabu, Selasa, Isnin. 26 hari bulan, hari Isnin. Okey, dekat sini kita tengok dia ada buat satu kenaikan. Okey. Dan dia buat satu pullback. Okey, pullback ni dia tak break pun low dekat bawah ni. So masa ni kita dah boleh anggap ini adalah dalam pembentukan B ni. So kenaikan ini dan ada pullback, maka A adalah valid. A sudah terbentuk.
A sudah terbentuk. Okey, dan B turun, kemudian naik, dan ini candle sudah pun break high sini. Okey, ini dah break candle ni, so C dah ada, maka valid lah kita punya B dekat sini. B ni akan valid bila terbentuknya C So kita dah nampak ABC uptrend, jadi ABC ke atas. Zone besar kita adalah di sini, daripada high sini ke low sini. Okay. Dan the best entry kita adalah di candle di candle ini C okay. So dia datang, dia bagi kita entry dan dia naik lagi. Dan dekat sini bila dia naik dan dia break sini. Okay, dia break sini. Okay, ini dia dah break. So maka automatic yang kat sini, bila dia dah break kat sini ada C, dan dekat sini automatic C tadi automatic akan jadi A, dan sini akan jadi B. Masa ni B kita, zone besar dia adalah sini. Zone besar dia adalah sini. Zone kecil dia ada, zone last entry dia adalah dekat sini. Okay. So biasanya kalau ada penurunan macam ni, ada 3 batang B, dia buat 3 batang atau 2 batang candle, kita akan menunggu dekat zone kita akan, zone terbaik kita adalah 2 candle macam ni. Okay. Ini saya gunakan tracker box 10. So kalau kita guna tracker box 10, maknanya SL kita 20 pip, TP sepatutnya 40. So saya lagi suka kecilkan lagi, maknanya SL 10 dan TP kita 20. So contoh, kalau dekat sini dia masuk, dia ambil kita punya entry, kita dapat TP kita 20. Kemudian kita dah dapat TP, kemudian dia dah turun ni. Okay, dia dah turun ni, kita tak perasan yang kita dah ada A, B, C turun masa ni. A pullback, breakout C. Tapi katakanlah kita ada entry juga dekat sini untuk buy. Okay, untuk buy, breakout, satu candle sudah close bawah zone, sila cut loss. Okay, untuk case ni dia cari sampai kita punya shadow sini, breakout, cut loss, dan dia bagi balik kita entry. Nampak? So masa ni dia naik. Okay, dia naik dan dia turun. Okay, dia turun. So katakanlah masa ni kita anggap yang naik ni adalah A, dan yang turun ni tengah buat B. Kita harus tunggu C kita harus tunggu C untuk memvalidkan pattern ABC itu. So dekat sini C tak terbentuk, so tak adalah ABC buy. Tapi sebaliknya dia buat penurunan, dia pullback,
Okey, dia pullback dekat sini, kemudian dia break sini, so maka terbentuklah kita punya ABC menurun. Okey, ABC menurun dan zone B kita, zone besar kita adalah di sini, the lowest dengan the highest. Alahan. Okey, kat sini so dia break, dia terus bagi kita entry dekat sini, tapi sebenarnya kita menunggu dekat sini kita menunggu dekat sini. Dia tak datang, dia terus pergi. Masa ni kita masa ni ini dah jadi, masa ni kita apa, masa dia break sini kita tak entry pun, sebab kita tak ada setup reversal. Sebab kita tahu setup reversal dia mesti break low sini. Okey, dia mesti break low sini baru dia reverse. So kat sini dia ambil shadow je, bila dia break sini, baru dia bagi kita entry. Okey, terus dapat entry dekat sini, dan kemudian dia turun lagi. Masa dia turun ni, ini adalah A. Okey, ini adalah A. Okey, yang turun ini adalah A, dan dia buat pullback, kemudian yang kat sini dah break. So maknanya C dah valid kat sini, dan maka ini B kita dah valid. So zone besar kita adalah di mana, di sini. Zone B besar. Dan kita akan menunggu entry di mana? Kita akan menunggu entry di B. Dan dia ambil B kita, dia terus pergi, kemudian dia break sini, maka ini akan jadi, yang C tadi akan jadi A, dan pullback sini dia tak break pun ni. So sini maintain sebagai B, dan break sini maintain sebagai C. So zone besar kita di sini. Okey, zone besar kita di sini. Okey, so bila jadi macam ni, P ni ada 3 candle, kita akan marking zone best entry kita ada 2 candle. Dan kita datang ambil, dia terus pergi. Katakanlah dekat sini, katakan anda nampak ini sebagai A, B, C, anda menunggu entry di sini, di B sini, yang bawah ni, kan? Anda menunggu sebab kita nampak ini sebagai ABC. Memang valid pun ABC ni, memang valid pun ABC ni. Lepas tu dia datang sini, kita entry dan backup cut loss saja. So kalau anda yakin, anda bukan yakin lah, kalau ikut buy right, kita satu candle ni cut loss saja. Tapi kalau dia berdekatan dengan zone macam ni, ada B yang belum di atas dia ni, belum diambil, anda boleh hold lah satu candle saja. So jangan hold sampai ni. Kalau dia breakout sini, auto cut loss lah. Dia turun. Masa dia turun ni, dia break. So maknanya kita dah tahu ini ada, kita dah cakap ini adalah C, dan pullback ini adalah B, dan yang di sini adalah A. Kita ada A,
kita ada B dan kita ada C. Okay. Dekat sini the base entry kita. Zone B kita besar sini, so hati-hati. Zone B kita besar dekat sini. Okay. Tapi masa ni kalau kita ada belajar setup lain, sini dalam pembentukan A, B, sini dia ada buat QML high low, high high, and dia break sini low. Kita ambil. So kalau kita abaikan QML ni, kita ada B dekat sini dan kita ada 2 B dekat sini. So terus dia buat C, tunggu C dekat sini kita tak boleh entry lagi dekat sini kita tak boleh entry lagi sebab kita tak ada C. Kalau kita ikutkan shadow boleh, tapi saya tak nak, saya suka pada body break body. So bila C ni terbentuk, candle ni, candle yang break, candle yang break ni C. So A, B dan C, A, B dan C, kita ada 2 sini. Kita ada 2 A, satu A besar, B besar, satu A kecil, B kecil. Dan kita boleh entry. Kita boleh entry. Kemudian dia turun profit lagi. Dan dekat sini dia break lagi. Okay, dia break lagi. Dia break lagi. Dan kita akan cakap yang break ini adalah C, dan yang turun ini adalah A, pullback ini adalah B. Okay, dan dekat sini dia ada buat A, B, C juga. Sekiranya kita akan entry dekat first B kita dekat sini. Okay, first B sini A, B, C, yang ni B besar, yang ni B kecil, yang ni A besar. Dan kita entry dekat sini, candle ni breakout, cut loss saja 10 pip. Kalau hold, kalau kita hold, okay, kalau kita hold, sebab kita kata, kita cakap kita ada 2 B, saya confident, saya nak hold dulu yang B first ni. Okay, dan dia breakout lagi sekali atas, cut loss saja. So maknanya entry kita yang ni kita akan loss 30 pip lah, 30 pip, dan yang ni 10 pip. So kita akan loss dalam 40 pip. Okay, 40 pip. So kita akan loss 40 pip. Kita akan loss 40 pip. Dan kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya dia pergi cari yang mana? Dia pergi cari B yang atas sini, sebab B ni belum diambil. Okay, B ni, B sini belum diambil. Dia buat A, B, C, dia ambil B ni, dan B ni belum diambil. Dia turun, dan dia turun, dia mencari B yang dia break. Okay, so kalau ini zone dia, zone rank-hold. Untuk sell di candle bull, untuk buy di candle bear. Okay, so dekat sini kita dah nampak dia buat kenaikan. Okay, ni dia dah buat kenaikan sini, masa dia pegang big B ni, dia naik, dia turun. Okay, so ini adalah A, dan yang turun ini adalah B, dan sini dia dah break. So sini adalah C. Lepas tu kita tunggu, last kita tunggu dia datang dekat B. Masa ni dia break jauh sangat dah B kita ni, dia tak datang ambil. Dia tak datang ambil. Sebaliknya ini dia
entry support dekat sistem. So yang ni tak payah, saya tak nak ajar lagi. Saya nak sharing kan, saya nak sharing ABC saja. So dia naik, dia buat C, lepas tu dia pun turun, buat pullback, dan sini dia break. So sini break. So kita dah nampak ini adalah C, ini adalah A, dan B kat sini. Sebab pullback ni tak break high ni dan kita menunggu di B, dan kita dapat profit kita. Sehinggalah dia datang dekat B sini, B tadi dia naik balik, mencari mana? Mencari B lagi, A, B, C. Okay, turun. Lepas tu dia turun, dia buat pullback, tak daya break sini. So ini adalah valid sebagai A. Okay, ini valid sebagai A. Lepas tu dia naik, dia tak break sini. Okay, dia naik, dia tak break sini, dan dia turun, dia tak break sini. Kalau dia break sini, katakanlah dia break sini, katakanlah kalau dia turun ni, dia turun ni, dia break sini, maka ini valid sebagai A, B dan C. Tapi ni dia tak break. Kemudian dia naik balik, dia break sini. So dekat sini dah ada ABC minor, A, B, C, sebab dia dah break sini. So kalau anda tak confident, kalau anda tak yakin, abaikan, anda tunggu je dia break yang besar. Tapi saya nak tunjukkan ABC saja. So dekat sini dia dah ada A, B dan C dah break ni. So B kita dekat C, 2 candle. Dia pergi, dia buat lagi sekali, jadi A, pullback, B dan break sini C. So kita menunggu dekat sini untuk buy dan dia turun, kita buy dekat sini, dia breakout saja satu candle, cut loss sahaja. Tapi kalau yang ni anda ada tunggu, ada entry dekat sini, sebab yang ni B dia atas belum ambil, bawah ni dia belum ambil, anda sempat profit, scalping lah, sempat profit lah. Ok. Tapi ini dia turun, dia buat pullback dan dia break bawah ni. So ini valid sebagai A, ini B dan C. Ok, dia dah jadi C. Dan kita menunggu dekat B. Dapat entry Lepas tu A, B, bawah ni breakout lagi. Ok, bawah ni breakout lagi, A, B dan C. So kita menunggu dekat sini, breakout kat long sahaja, dan dia bagi buy balik dekat sini. Dekat sini ni kenapa dia berhenti di sini? Sebabnya anda tengok anda tengok dengan berarti pukul dekat sini, masa dia turun sini, okey, dekat ABC buy dekat sini, dia turun ni, dia turun ni, ya Allah. Okey, masa dia turun ni, dia breakout sini, dia pergi memang, tapi dekat sini sebenarnya the best entry kita dekat candle ni, dekat candle blue ni, ni line ni, dia tak ambil lagi, nyaris-nyaris dia ni. Dan dia turun. Masa dia turun sini dan
dan dia break up sini. Mana A besar kita? A besar kita adalah dekat sini, A, B, C. Tapi kalau kita tengok kepada kita punya ABC kecil, dia dah break up dekat sini, dia dah bagi petanda yang dia nak tukar sebab sini ada A, sini ada B, sini C, dan dia break. Dia nak tukar arah. Tak apa, dekat sini kita tak nampak pun kita ada ABC, so kita tak ada entry lah. Katakan kita tak ada entry dekat sini, tidak apa, kita tunggu dia naik. Kita anggap ini A mula-mula. Bila ada pullback, kita anggap ini sebagai A. Kita anggap ini sebagai A, dan dia turun, dia tak buat C. Sebaliknya dia break dekat segi naik. Sebaliknya dia naik. Okey, sebaliknya dia naik. So dia turun ni, dia tak ada buat ABC pun. Kita tak ada entry. Dan dia naik, kita anggap ini A, dan dia ni sebagai B, dan C tak wujud. C tak wujud, dan dia break up ke atas. Maka kenaikan ini adalah A, penurunan ini adalah B, dan break up ini adalah C. So entry kita di mana? Di B. Entry kita di B, dan first dia datang. Nampak dah warna. First dia datang, dia ambil first dia datang, dia ambil B kita yang mula-mula. Okay. First dia datang, dia ambil B kita yang mula-mula ni, yang dekat sini, yang the bear yang mula-mula. Dia pergi, dan katakanlah lagi masa ni dia turun ni, ada nampak ABC masa ni, anda tak perasan yang sini B dulu so anda sell dekat sini, jadi macam ni, break up, cut loss. Tunggu balik untuk counter, untuk counter buy, dan dia ambil kat sini, dan dia terus buat ABC, ABC, ABC. Dia tak entry di B, ada hari ni. Okay, dia buat A, dia buat pullback, dia break, dia buat C, dia bagi A, B, C lagi, dan dia datang lagi, dia bagi lagi. Okay, A, B, C, bagi lagi entry dekat sini, dan B kita dah jadi B baru dekat sini. Dia dah break ni, dia shadow dekat sini, dan dia bagi. Kemudian kita ada lagi B dekat sini. So kalau dia nak turun, dia kena break B ni, dan dia tak berjaya turun, dia buat A, B, C. Ada A, B, C. So kalau anda scalp walaupun sikit ni, contoh yang dekat sini, okay, dia turun, dia buat A, dia besarkan. Dia turun, dia buat A, dia buat B, dia buat C sebab sini dah break out dan B berapa ni? 30 pin. Kemudian dekat sini dia tak break, dia tak bersih baru. Cuba sideways ini. Sekarang kita tunggu sama ada dia break sini ke tak. Kalau dia break sini, maknanya ini akan jadi A, ini akan jadi B. Kita akan menunggu buy di sini. Okay, kita akan menunggu buy di sini. Kalau dia break atas ni, kita predict ini A, ini B, dan ini C. Yang kita akan menunggu buy di sini lah. Alright, so itu saja ABC. Okay, saya nak tunjuk setempat yang dia turun ni. Okay, saya buang dulu semua barang. Saya buang dulu.
Kita tengok yang dekat sini kenapa dia turun. Pergi sini dia turun kenapa dia turun, kita tengok. Okay, nampak tak kenapa dia turun? Sebab dekat sini ada satu A, sini ada satu B dan sini ada satu C. Ni B ni dia tak pernah ambil dia tak pernah sentuh pun. So itu yang dia turun dekat sini. So sekarang B dekat sini dah tak flash Okay. Lagi kita tengok yang kita tak nampak. Okay, dekat sini kenapa dia naik dekat sini? Okay, kenapa dia naik dekat sini dia turun laju ni, kenapa dia naik dekat sini? Kita tengok. Sini sekali, sini ada setup. Ini B yang menyebabkan dia naik. A, B, C. Itu sebab dia naik. Okay. Dan kita cari lagi yang daripada dia tengah ni, yang dekat sini kenapa dia turun. Okay, kenapa dia turun dekat sini? A, B, C. Dan sini adalah A, B, C. Okay, nampak ni A, B, C. Dia tak sampai ke atas ni. Okay, shadow yang kacau dengan sini punya B. A, B, C. Dan dekat sini dia breakout B ni dia breakout B sini. Dan bila B breakout, kita akan menunggu steady candle bull So dia tak pernah datang ambil pun lagi dekat B yang dia breakout Okay. So kita tengok dekat atas ni kenapa dia turun dekat sini. Kenapa dia turun? Di sini ada ABC besar, A, B dan C besar. A, B, C besar. Okay. Dan dekat sini kenapa dia ni terhujung tadi? Kenapa dia naik? Kenapa dia naik? Logo. Dia ni ABC besar, ABC besar saya ingat. A tadi, B sini break sebagai C, kemudian datang. Kalau tak pun dia apa, maknanya dia ada zone lah. Okay, dia ada zone lah. Macam saya cakap, bila berlaku candle berlawanan arah macam ni, ini adalah zone lah. Okay, ini adalah zone lah. Setiap kali ada candle je, candle berlawanan arah itu adalah zone. Cuma tinggal kita tengok zone tu flash ataupun tak flash. Kalau 2 kali okey lagi, kalau 3 tu hati-hati. Okay, ini adalah zone lah. So macam ni tiba-tiba turun, tiba-tiba zone jadi B ni, maknanya kita tahulah kita nak sell. Tapi kalau dia breakout, kalau dia breakout zone ni, dia akan bagi kita entry dekat zone ni tadi. Tapi the best entry kita dalam zone, kalau buy kita mesti tunggu dekat candle buy lah.
Macam ni kalau kita tunggu dekat candle back, kita kena cut loss lah. Kita cut loss satu, terus dia bagi kita balik terus satu candle. Cut loss 10 pip dapat balik dalam 19 pip. Okey lah. Ini dia naik sebab apa ni lah, zombie. Sini dia turun, dia tak lepas zone ni. Okay. Zone ni dia dah break up dan dia tak lepas pun zone supply. Itu yang dia tak dapat ambil B kita dekat sini. Tapi B kita dekat sini kita dapat entry luar. Okay. Nampak tak ni zone ni? Okay, ni zone besar dia. Line ni zone besar. Tapi untuk sell di candle bull dia bagi, kemudian dia naik-naik, dia break, dan kita dapat balik buy kita dekat candle back counter. Itu cara counter lah. So biasa kalau dia buat ABC, kita ada zone macam ni, dia tak, first tu dia tak sampai dulu, dia respect dulu zone ni, baru dia pergi. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian hari ini. Okey. So ini tadi kalau entry rasanya 10 pip dah dapat. Okey, kalau scalping 10 pip dah dapat tadi. Okey. So itu saja daripada saya. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Dan jika anda rasa video-video saya membantu anda bolehlah share dekat kawan-kawan ke apa pun. Dan tapi yang penting, sebagai tanda sokongan anda pada saya, jangan lupa button subscribe. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye, stay safe guys.